أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله إخوة رحمة الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-samalah kita senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala. Dalam arti kata kita usaha supaya dapat mengabdikan diri kita pada Allah Ta'ala, supaya kita dapat menunaikan kewajipan kita selaku hamba Allah Ta'ala di dalam menyahuti dan menunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Maka setengah daripada kesan iman seseorang ialah mereka menyahuti suruhan dan panggilan Allah. Kerana orang beriman sentiasa istijabah panggilan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dah kesan seseorang beriman senantiasa kita kena istijabah, mana menerima panggilan Allah dan panggilan Rasul. Dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, semua tu menjadi kewajipan kepada orang beriman. Sama ada kewajipan di segi buat, di segi perintah, di segi suruh. Suruh ni ada dua, suruh buat dengan suruh tinggal. Kadang-kadang ayat mari suruh buat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu. Ada macam-macam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Berapa ayat ya ayyuhalladzina amanu hak kita boleh istijabah, hak kita boleh tanggung, hak kita boleh amal, ya hak kita boleh tunai. Bukan maksud kata setiap hari itu kita nak tunai belaka ya alladzina amanu. Dan kadang-kala ayat ni tak sakut pada orang ni, dia sakut kepada seorang ni, sakut pada golongan ni, sakut pada pekerjaan ni, sakut kepada bulan ni, sakut kepada harian dan bulan ni dan tahun ni misalnya. Seperti bulan puasa. Bulan puasa ni tak sakut pada bulan lain. Panggil orang beriman tapi sakut pada bulan Ramadan sahaja. Jadi ayat puasa ni, kewajipan puasa pakai bulan Ramadan. Sebelah bulan lagi tak nak pakai, tak nak wajib. Bukan makna kena pikul seumur puasa 12 bulan dah. Walaupun setengah salafus salih at-tabi'in mengatakan kalau Allah Ta'ala jadikan setahun di bulan Ramadan, nasihat kami suka akan jadi setahun di bulan Ramadan. Kerana mereka itu semangat dalam beribadat rupanya.
dan semangat di dalam ibadat, berasa tenang, berasa manis dalam ibadat, maka seolah-olah mereka harap bahawa sekira kalau Allah Ta'ala jadi bulan Ramadan setahun dan kelebihan sponding pun mereka suka nak jadi Ramadan setahun. Tapi Allah Ta'ala mengenali kita manusia yang dhaif ni. Ya Allah Ta'ala fardu ya alladzina amanu aqimus salah kan, tentang semaya. Hanya semaya yang menjadi ibadat yang kena buat pagi dan petang. Tu pun 5 waktu. Nah, 5 waktu ya. Yang kita dok lakukan amalan solat ni 5 waktu ya, sehari semalam. Dan pada asalnya 50, tapi dikurangkan, direngehkan kepada umat Nabi SAW kita ni dijadikan hanya 5 waktu, tetapi balasan dan pahala dia sama dengan 50 waktu. Wa man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Karena kebaikan Allah Ta'ala ganda 10 kali ganda. 5 waktu ku 10 jadi 50 waktu. Rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW. Kita ni umat yang terakhir lah. Dan memanglah umat Nabi panggil umat yang terakhir belaka. Semenjak pada bangkit Nabi tu, Nabi khataman nabiyyi, Nabi akhir Nabi dah. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Nabi kata bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku dibangkit dengan jarak jauh di antara aku dengan hari kiamat, hari saat seperti ini. Mana sepongan tangan telunjuk dengan tangan tengah. Mana lepas pada tunjuk ke? Lepas pada isyarat ke? Kadang-kadang panggil isyarat, kadang-kadang panggil musabbah, tasbih. Anak jari tangan telunjuk ni kita panggil telunjuk kan. Tapi Arab ni isyarat apa boleh, isyarat mana tunjuk. Tapi setengah ulama tafsir nama tunjuk ni dia panggil sababah. Sababah ni jenis orang maki. Biasanya kalau kita maki orang, kita tunjuk tangan lagu ni kan. Ada tunjuk lagi ni. Tunjuk lagi ni ada. Boleh ke ni. Dah. Kebanyakan lah. Dah. Kebanyakan nak tunjuk lagu ni, kita maki nak murid orang ada lagi tak? Oh ya dia huana ke apa nak maki lukna dia lagu ni. Sababah panggil. Daripada kalimah maki. Ulama tak comel lah pakai sababah, maka ada juga dinamakan al-musabbah. Telunjuk tangan untuk bertasbih pada Allah. Di dalam kita salat kan? Tak, kita ada tahiyat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i itu illallah. Apabila kalimat tauhid disunatkan akad akan telunjuk. Walaupun di mazhab-mazhab lain itu dia yuharrikuhu tahrikan syadida. Di mazhab lain itu dia senantiasa bergerak di dalam masa tasyahud. Itu masalah khilaf fiqh lah, khilaf ulama. Mana Nabi kata bu'istu ana, aku wasa'ah kahatain. Mana dekat benar. Supaya Nabi kata ana wa kafilul yatain kahatain. Aku dengan orang jaga anak yatim supaya. Mana dekatlah. Apabila ada aku, adalah orang jaga anak yatim. Fil jannati kahatain. Mana dalam syurga seperti ini. Dan wa asyara bis sababah, dalam hadis tersebut wa asyara bis sababati wal wusta. Dan diisyaratkan dengan tangan telunjuk dan tangan tengah. Jari tengah. Jari telunjuk dengan jari tengah. Makna kebangkitan Nabi ni memberi arti kata hampirnya dunia ini, mana dekatnya dengan as-sa'ah. Dan walaupun dekat beribu tahun sampai kepada zaman kita. Dan dekat di zaman tu, jadi zaman tu dekat dah. Di zaman Nabi, kebangkitan Rasulullah diriwayat pada sahabat seolah-olah esokkan hari. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Jaga-jagalah, sedia-sedialah kamu apa yang kamu sedia untuk esokkan hari kan. Ya alladzina amanu taqullah tu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dinamakan esokkan hari. Dan apabila ditanyakan tentang as-sa'ah, qul innama yujalliha liwaqtiha. As-sa'ah wa ma adrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Qariba, dekat belakang. Apabila sebut sa'ah, maka qariba. Qariba ni makna dekat. Dah makna dekat belakang. Dah, walaupun dekat zaman Nabi sampai kepada zaman kita ni 1400 tahun. Dan kita tak tahu berapa ribu tahun pula selepas kepada generasi kita ni.
dan yang akan mempesakai dunia sementara ini, saling ganti mengganti, saling terima menerima, saling pikul memikul, dan saling mempesakai di kalangan kita daripada harta, daripada apa semua, berapa generasi sehingga sampai kepada akhir dunia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajipan kita semasa kita hidup dan sebelum mati adalah berkewajipan kita menjadikan ubudiyah kepada Allah. Dan jadi ubudiyah, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kewajipan kita mengabdi diri pada Allah. Dan bukan hanya mengabdikan diri pada Allah pada masa-masa yang tertentu. Dan pada hanya waktu semaya saja mengabdi diri pada Allah Ta'ala. Waktu puasa saja mengabdi diri pada Allah Ta'ala. Waktu zakat saja mengabdikan diri pada Allah. Ataupun waktu menunaikan haji saja mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Tidak. Bahkan kewajipan kita dalam keseluruhan hidup kita, kita kena membenarkan kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala. Tidakkah amalan kita sikit? Dan hari esok amalan kita sikit. Kita kira kata ibadat ni khusus benda, bukan. Ibadat ni keseluruhan hidup kita. Apabila duduk di atas cara yang diredai oleh Allah, duduk di atas ibadat, di atas kelakuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kira di segi makan, minum, pekerjaan, nikah, kahwin, gapo semua kena di atas cara yang dicintai oleh Allah dan Rasul, maka bermakna dia tu membenarkan ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah seteru Islam dia pisah nak umat Islam ni memahami konsep ibadat ni sepek ya. Dan konsep ibadat 5 waktu, tidak memahami konsep lain orang panggil. Nah, jadi umat Islam memahami kata ibadat hanya di masjid. Ibadat hanya bulan Ramadan. Ibadat hanya setahun sekali mengeluarkan zakat. Dia usaha nak umat Islam memahami ibadat tu sekadar tu. Hak ekonomi, hak politik, hak sosial, hak kemasyarakatan, hak lain-lain yang bersangkut dengan kemanusiaan, hak mengimarahkan dunia, imaratul ard, menegakkan keadilan itu bukan kewajipan. Memajukan dunia bukan kewajipan umat Islam. Dia pisah bubuh tanamkan benih-benih supaya nak memundurkan umat Islam. Tidak mahukan umat Islam ni berangkat dah memiliki teraju dunia seperti mana umat Islam yang telah menerajui dunia-dunia di zaman dahulu. Dan sebab tu kita kena memahami Islam dengan secara keseluruhan. Dan udkhulu fis silmi ya allazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Perintah Allah Taala perintah pada orang beriman tu, allazina amanu udkhulu, suruh masuk fis silm, dalam keislaman ni dengan secara keseluruhan, daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki, daripada depan sampai belakang, daripada masa hidupmu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dah sampai mati kita kena duduk dengan Islam. Sebab tu kalau kita pergi ngaji hanya konteks ibadat saja, tentang semaya saja, tentang zakat, tidak mempelajari tentang kehidupan Rasulullah. Sebab Nabi guna ibadat pun bukan banyak je sangat guna ibadat semaya. Dan walaupun semaya malam tu agaknya panjang sikit, Rasulullah semaya sulus akhir, tapi cara bergaul dengan sahabat, cara bersahabat, cara muamalah dengan seteru, cara muamalah dengan keluarga, dengan isteri, dengan orang bawah tanggungan, cara menziarahi, cara tu cara ni, muamalah jual beli dan sebagainya, hukum tu hukum ni. Itu mana kehidupan seseorang manusia. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Rasul ni basyarun mithlukum, manusia seperti kita. Basyarun mithlukum kan, qul innama ana basyarun mithlukum yuhi ilai. Nabi royak, innama basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Tetapi Rasulullah
lebih daripada manusia biasa kerana dia yang menerimakan wahyu. Istafahullah, Allah Ta'ala memilih supaya menyampaikan wahyu mulianya Nabi SAW, dan dia nanti menjadi Sayyidul Anbiya, pengulu bagi segala Nabi, Sayyidul Jinni wal Bashar, pengulu bagi jin dan al-bashar dan manusia. Tetapi daripada sifat manusia yang dijaga oleh Allah, dimaksumkan oleh Allah Ta'ala, Nabi kita ni maksum. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala jamin, memberi jamin ni kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala membersihkan dosa dia. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaik. Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat kenabian dia. Dan kita alhamdulillah usaha. Mana kena usaha saya kita? Dia usaha mempelajari sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi. Masyarakat kita ni kadang-kadang tak heboh mana sirah Nabi. Dia ingat kata ibadat ni bersangkut dengan hukum fiqh ya. Dan mengaji hukum fiqh, tak mengaji sirah Rasulullah. Dan tak mengaji bersungguh-sungguh tentang sirah Nabi, kehidupan Rasulullah tu. Kehidupan Nabi 23 tahun. Tak, 13 di Mekah, 10 di Madinah. 3 tahun berdakwah dengan secara sirriyah, dengan secara rahsia. 10 tahun dakwah dengan secara jahriyah, tu terang di Mekah. Terus terang. Di Madinah pula 10 tahun apa yang marhalah membinakan satu daulah Islam, kerajaan, kekuatan Islam. Kerana Islam berhajat kepada kekuatan daulah supaya boleh menjagakan hak-hak orang yang di bawah jagaan dia. Apabila tidak ada sultan Islam, macam mana nak mengamalkan hukum-hukum Islam? Sultan Islam tak ada, kerajaan Islam tidak ada. Kewajipan yang Allah Ta'ala alladzina kutiba alaikumul qisas, siapa yang nak tanggung? Apabila tidak ada kerajaan Islam, tidak ada kekuatan Islam, kewajipan qisas, kewajipan rejal, kewajipan pukul, godel, orang-orang yang zina, orang-orang yang minum arak dan sebagainya, kesalahan-kesalahan yang ada hudud. Siapa nak mendirikan hudud apabila tidak ada kekuatan, tidak ada kerajaan, tidak ada sultan, tidak ada pemimpin? Semua tu bersangkut dengan teraju Islam belaka bang. Lah bukan tahap tu tak cara Islam. Aku cara Islam ni sembahyang. Aku cara Islam ni puasa. Aku cara Islam ni ibadat zakat sekadar ni, bukan. Bahkan itu sebagai pokok. Pokok yang mari nak tamak kita. Tamak hari dengan sembahyang. Tamak program harian kita ni dengan sembahyang. Allah Ta'ala tamak kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-salah. Orang panggil perjanjian di antara aku dan kamu ni sembahyang. Orang panggil ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tamak kita kena hubung dengan dia ni sekurang-kurang di dalam kewajipan, dalam fardu 5 kali. Itu sekurang-kurang. Man taqarraba ilayya, kalau orang nak mendekati Allah Ta'ala lagi ke, dia banyak bin nawafil. Mana buat amalah sunat-sunat, semaya sunat, semaya kapek waktu misalnya, rawatib kita panggil. Dan semaya-semaya yang lain, awabin, tahajud, witir, macam-macam lah. Ataupun solat mutlak lain. Dah, solat munasabah, tahiyatul masjid. Dah, solat taubah. Solat lepas setiap kali azan dengan iqamah. Macam-macam solat. Man taqarraba ilayya bin nawafil. Sesiapa yang ingin untuk mendekati diri dia dengan Allah, dia banyakkan amalan an-nawafil. Dan Allah Ta'ala tidak suka, Allah Ta'ala ni lebih kasih fi maftaratu alaih. Amalah Allah Ta'ala fardu itu lebih tinggi sekali. Kemudian amalah sunat menjadi amalah untuk nak mendekati kita dengan Allah Ta'ala. Orang panggil koci di segi waktu, di segi masa, di segi perjanjian kita dengan Allah Ta'ala ni adalah Allah Ta'ala koci melalui solat kita. Sebab tu dalam solat kita merasai tamakninah, merasai tenang. Sebab kita
buat hubungan dengan siapa? Dengan Allah kan. Dalam semaya ni kita tidak buat hubungan dengan sebarang manusia, bahkan kita buat hubungan kita dengan Rabbul Jalal, Rabbul Izzah, Rabbus Samawat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pembukakan khazanah, pembukakan pintu-pintu langit Allah. Dan Allah Ta'ala membuka kita naik direct pada Allah. Sebab tu Nabi kata wattaqud da'watal mazlum, jaga-jagalah kamu permintaan ataupun doa-doa, rayuan-rayuan dan orang-orang yang kena zalim. Da'watal mazlum, orang-orang yang kena zalim. Apabila mereka ini akad pengaduan kian kamrong, ngaduan dalam dunia lain kita panggil kamrong lah, gi ceng kuam, gi kamrong di sana, di gapo ni panggil kamrong lah. Pengaduan dia ni diangkat kepada Allah Ta'ala, wa bainahum laisa bainallah bainaha hijab, kerana dia tidak ada dinding di antara dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka langit untuk menerimakan permintaan hamba-hamba yang kena zalim. Ini panggil ikatan kita dengan Allah melalui solat. Allah Ta'ala mengikatkan kita supaya menterbiahkan ketahanan jiwa dan badan kita, kesabaran melalui siam, puasa setahun sekali melalui puasa, untuk mengujikan tahap kesabaran manusia. Kata dia ni nak taat tak perintah Allah, walaupun dia lapar, dia dahaga, tapi apabila menjadi kewajipan dia tetap sabar, tetap dahaga dan tetap lapar. Boleh lapar, boleh dahaga, kerana mentaati perintah la'allakum tattaqun, nak zuhirkan takwa. Mengajar pula supaya kita tidak terlalu terikat dengan harta dan mengingatkan harta ini bukan hak kita semata-mata, bahkan milik sementara, dan ada kewajipan yang mesti kita haqqul lil ma'lum, ada hak yang tertentu yang Allah Ta'ala suruh kita bagi kepada as-sa'ili wal mahrum, kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang dhaif, yang mahrum, susahlah, orang-orang yang perlu pertolongan, dan ahli-ahli zakat dan sebagainya. Allah Ta'ala menterbiahkan kita dan supaya kita mengenali kebesaran agama, supaya kita mengenali ikhwah-ikhwah kita yang berseagama yang bukan daripada jenis kita, berhimpunnya di bumi Mekah, di bumi Arafah, supaya kita mengenali di sana ada orang yang kulit hitam, di sana ada orang kulit putih, di sana ada orang kaya, di sana ada orang miskin, tapi semua itu sawasiyah, an-nasu sawasiyah, manusia semua itu sama di sisi Allah Ta'ala. La fadla li arabiyyin wala ajami, tidak ada lebih jenis Arab di atas jenis Ajam, wala li aswadin ala abyadin, dan tidak lebih juga jenis kulit putih di atas kulit hitam, wala ahmar ala aswad talafat, wala asfar ala ahmar, illa bittaqwa, mereka dengan sifat ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala, dan sifat ketakwaan kita pada Allah. Walaupun kita bukan anak cucu Nabi pun, kalau ada seseorang ada waran sekarang lah, masalah pengakuan tentang anak-anak cucu Nabi SAW. Memanglah, dan memang malam ni kita tengok tentang hadis, dan kita mari mengenali tentang manhum ahlun Nabi, siapa diakah ahlun Nabi, keluarga Nabi, siapa keluarga Nabi ni. Nah, setelah sebut dan kebanyakan ulama rahimahullah pada menentukan ahli baitin Nabi SAW, menentukan siapakah yang menjadi keluarga Nabi ataupun digelarkan ahli bait. Dan beberapa pendapat lah. Setengah mereka mengatakan ahli baitin Nabi hanya khusus kepada isteri dia, zuriat anak-anak dia, Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, dan juga hamba-hamba yang dimerdeka, hamba-hamba yang pernah jadi hamba di dalam Banu Abdul Muttalib tapi dia merdeka, panggil mawalihim. Apabila yang merdeka maka diikutkan mawali dia, masuk juga daripada ahli Nabi, masuk. Dan setengah mereka mengatakan bahawa isteri-isteri Nabi tiada masuk pada ahli baitihi. Pendapat itu tak sahih manalah, kerana isteri dia
memanglah isteri Nabi masuk kepada ahli baitin Nabi. Keluarga khusus. Isteri ni ada juga pendapat lagi tu. Wa qala al-ba'du annahum Quraisy. Dan setengah pendapat mengatakan mereka itu orang Quraisy semua. Tak kira apabila Quraisy maka termasuklah ahli bait. Dan setengah mereka mengatakan ahli bait ialah keluarga-keluarga Nabi yang mereka itu bersifat dengan atqiya, yang ada sifat takwa. Hak dari kalangan keluarga dia, daripada umat dia. Wa qala al-ba'da, kata setengah, annahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'ah. Ada juga kata setengah ahli Nabi ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Termasuk kita, keluarga Nabi bakal. Kerana kita ni intisab orang panggil. Kita ini nisbah siapa kita ni? Umat siapa? Umat Muhammad. Dan apabila jadi umat Muhammad, mana mulia? Mulia. Ummati, ummati, yang Nabi akan sebut di hari esok di depan Allah, di pada mahsyar, di laluan sirat, di haud, di mana sahaja Nabi akan sebut ummati, ummati. Karena ulama mengatakan umat Nabi juga termasuk ahli bait. Maka tak ada apalah apabila sebut kata ahli bait, kita masuk dah lah, kerana kita umat Nabi. Dah, pada umum lah tu, pada umum. Tapi pada cakapan khusus biasanya ahli bait ni ialah keluarga daripada keturunan Deuteronomi. Tu khusus lah. Tapi pada umum juga, kerana ada beberapa hadis yang menjadi hadis pertikaian di segi ulama lah. Setengah ulama kata hadis ini sahih, hasan, setengah ulama kata hadis ini dhaif, dan sampai setengah kata hadis ini maudhu'. Ada kullu sababin yang qati'u, dan iaitu satu hadis yang Nabi kata, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin, apa namanya, kata tiap-tiap sabab itu yang qati'u illa sababi wa nasabi au sihri. Tiap-tiap nasab itu putus mereka nasab aku dan hubungi pernikahan kahwin dengan aku, yang tidak putus. Itu ada setengah ulama kata hak ni sabab ataupun nasab yang tiada putusnya lah umat dia sampai hari kiamat. Dan setengah mengatakan nasab Nabi ni tidak putus. Memanglah nasab Nabi tidak putus, disebabkan Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman ini akan keluar daripada nasab keturunan Nabi. Bermakna keturunan Nabi dah berkekalan sehingga sampai kepada hari kiamat. Dah berkekalan sampai pada hari kiamat. Kerana akhir zaman akan timbulnya Imam Mahdi daripada keturunan Hasan. Dan anak Hasan, mana keturunan Hasan lah. Lani ni besar-besar dalam dunia ni, kalau mengaku keturunan Nabi ni dua cawangan ni. Satu cabai Al-Husaini, iaitu Husain, Al-Husain. Dan hal ni banyaknya Syiah. Syiah Ahlul Bait. Ahlul Bait ni Syiah, banyaklah Syiah lah. Walaupun setengah tu bukan Syiah belaka, adalah Al-Husain yang datang pada Husain yang bukan Syiah pada. Tapi kebanyakan Ahlul Bait yang mengaku keturunan Rasulullah ni orang Syiah, hak daripada Husain. Dan yang satu lagi daripada Hasan, Al-Hasani. Al-Hasani, hak tu daripada keturunan Hasan. Di zaman kita lah yang ada pengakuan-pengakuan tu lagu tu. Maka ayat kata, apabila dah kita mengenali dah tentang siapakah ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun isteri-isteri Nabi, sebagaimana pendapat saat ini kata laisu min ahli baitihi. Ada juga seorang pendapat kata isteri bukan pada ahli bait Nabi. Maka dia rak di atas pendapat itu, mengatakan adapun segala isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal qaulur rajih, maka pendapat yang rajih, annahum, sesungguhnya mereka itu yadkhulna fi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semuanya masuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hak ni ada jelas daripada ayat Quran. Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ayat tu disahaya Allah Taala untuk turunkan masalah al-ifk, masalah kasah
Aisyah yang kena tuduh melakukan perzinaan dengan Sufwan ibnu Mu'attal. Akhirnya Allah Ta'ala membersihkan, Allah Ta'ala membersihkan ankum rijsa ahlul bait. Allah Ta'ala turunkan ahlul bait, maka termasuknya isteri Nabi, kerana Aisyah adalah di kalangan isteri Nabi. Bermakna isteri-isteri Rasulullah dan 9 orang selepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu juga digelarkan sebagai ahlul bait Nabi. Dan maka ahlul bait Nabi semuanya tidak boleh makannya sedekah. Ahli bait Nabi semuanya tidak boleh pakai sedekah. Sebagaimana perkataan malaikat bagi isteri Ibrahim iaitu Sarah, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Disebutkan ahlal bait. Sarah saat ini bini kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan juga Lut, imra'at Lut, daripada ahli Lut, mana isteri dia daripada keluarga dia. Illa ala Lutin, malaka keluarga Lut, iaitu isteri dia. Kita tahu isteri Nabi Lut ni Allah Ta'ala binasa dia kerana dia kufur. Daraballah wa imra'atan mu'minatan, dua orang mukmin dan dua orang kufur, iaitu bini isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut alaihi salam. Dan khulama ad-dakhilin itu masuk neraka seperti sekali dengan orang-orang yang masuk neraka tadi. Wa amma alul Muttalib, adapun alul Muttalib, Muttalib ni anak pada Abdi Manaf, adik pada Hashim. Hashim ni tok Nabi, bak kepada Abdul Muttalib. Bak kepada Abdul Muttalib. Kerana Hashim ni dia mati di Syam, dia pergi menega, di jalan nak pergi menega ni kena lalu di Yasrib, dia menikah di situ, menikah dengan Bani Najjar. Dan nikah situ lekat perut, dia keluar pergi menega di Syam. Dia dulu menega ni setahun, 9 bulan kadang-kadang bau kelik kan, rihlatus syita'i was-sayf, dalam perjalanan bukan sport learning lah, perniagaan memanglah setahun pergi setahun kelik, kadang-kadang 9 bulan pergi 9 bulan kelik dalam perjalanan. Dan apabila 9 bulan pergi 9 bulan kelik ni memanglah dah lagi sampai sana boleh duduk cari isteri. Dan maka apabila dia pergi di Syam, mati Hashim. Apabila mati Hashim, dia tidak ada anak. Apabila dia tidak ada anak, siapa yang nak ambil teraju pimpinan Mekah? Iaitu adik dia yang bernama Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Al-Muttalib jadi pemimpin Mekah. Jadi ketua Mekah lah, ganti pada kakak dia Hashim, kerana Hashim tidak ada anak. Maka apabila Al-Muttalib, adik-beradik Hashim saat ni, Hashim ni tok Nabi lah, tok nye dia ni. Maka semasa yang dia memerintahkan Mekah ni, mana lama kelamaan dia dengar bahawasanya Hashim kakak dia ni ada anak duduk di Yasrib, Madinah lah, tak nama Madinah pada masa tu, Yasrib. Duduk di Yasrib ada anak bagi Hashim. Maka dia kata apabila ada Hashim ada anak, dia berhak dan menerima pimpinan daripada pak dia. Ni pak saudara Malak ni. Anak kita ada raja dah, baru beri kat anak kita pula. Supaya raja-raja nak buat lah ni. Raja lah ni banyak lah dunia tu kan. Dan pak dia tak mu, lepas tu tak adikmu. Lepas tu kena bersumpah dengan pak dia ni. Sumpah belakang lepas pak. Kata apabila aku mati ni, orang jadi raja muda ni adikmu. Sumpah belakang dengan raja dengan pak dia tu. Tapi bapak mati dia raja, dia boleh cabut siapa? Banyak ni, banyak tu negeri hak buat lagu ni. Negeri Islam kita lah, negeri Arab-Arab lagi ni. Banyak buah negeri yang letakkan raja muda ni adik, kerana perintah pak dia lah. Walaupun pak dia mati, dia naik raja. Bila naik raja, dia kena beri ke adik dia, baik beri ke anak dia. Cabutlah adik, letak anak dia. Ramai kan? Tak banyak pun tahu kita ngaji sejarah ni, dia tengok berita, tengok apa kita tahu kan? Banyak beberapa buah negara. Tapi Muttalib ni dia kata Hashim ada anak. Ber dulu dah. Ber dulu. Memang ber.
Kita hubung sikit lagi. في الصور فلا أنساب بينهم. فلا أنساب بينهم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة. لا حول بالله العلي العظيم. ترى بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا وصفه إلى بعض مقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله وقوم بالإسلام محمد النبي ورسول الله بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi tentang ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menjadi keluarga Nabi? Ya, maka kita sampai kepada Al-Muttalib. Keluarga kepada anak-anak cucu Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Dan ada setengah riwayat Al-Muttalib ini tak masuk, ada juga setengah pendapat, tapi kebanyakan riwayat daripada Imam Ahmad Imam Ahmad annahum minhum,
Jadi keluarga Al-Muttalib ni termasuk. Maka Al-Muttalib ni lah dia ambil Abdul Muttalib. Yang silap faham dia, Abdul Muttalib tu tok Nabi, iaitu anak pada Hashim. Dia asal dia nama Syaibah. Digelarkan kalau dalam Zangi dia panggil Syaibatul Hamd. Digelarkan Syaibah kerana dia ni semenjak budak kanak lagi rambut dia ni hubal. Abdul Muttalib ni rambut dia hubal. Sejak budak lagi rambut dia tumbuh hubal, maka dia beri gelaran Syaibah. Syaibah ni orang tua. Kalau kita panggil lah ni, ya Syaibah, orang tua, orang rambut putih tua tu orang Arab panggil Syaibah. Kita kalau jumpa orang Arab tua-tua kan, kita ya Syaibah, orang yang berhubal. Maksudnya Syaibah ni hubal lah. Lalu tu Muttalib ibu dengar kata Hashim kakak dia ni ada anak dia serik, dia pergi cari jumpa Syaibah. Dan jumpa mak dia takwil, minta nak buat kelip Makkah, mak dia takwil mula-mula. Dan kerana salah sebab kita agak mengaji lah, kelip demo kelip Makkah tu jauh tu. Dan dia ni dia besar sini, beranak sini, dulu tak pernah mari cari bau besar gapo, baru mari cari. Dan nak ambil pergi kelip sebab kata lah. Lepas tu nak giduk sana jauh ni, bukan dia senang pada masa tu. Akhirnya Muttalib raya kata nak kelip ni kerana dia ni dah pusaka pimpinan ayah dia di Haram, Baladil Haram. Balad Mekah ni Baladil Haram. Pak dia dulu jadi pemimpin Al-Haram, maka dia berhak menjadi pimpinan pak dia ni. Lalu tu minta rayuan-rayuan kepada ibu dia, akhirnya ibu dia izinkan. Dan bui panggil amarah lah, kalau ada apa berlaku terhadap anak dia ni, semua ni keluarga dia Bani Najjar akan memerangi Mekah. Soalah kalau awak kelik kita tak pada awak apa tak malak kan dah. Anak saya dah, kami semua Bani Najjar ni akan memerangi kamu ahli haram. Maka dia bawa kelik lah Syaibah. Awak kelik ni naik utang dengan dia oleh belakang. Awak kelik bos masuk Mekah ni, jadi orang Mekah ni dok faham kata Muttalib ni awak kelik hamba. Beli hamba dok belakang dia. Lalu itulah Muttalib wa klik Abdu. Jadi Abdul Muttalib wa klik hamba. Jadi itulah pada saat itulah digelarkan Syaibah ni Abdul Muttalib, tok Nabi itu. Maka apabila matinya Muttalib, maka Abdul Muttalib inilah jadi pimpinan Mekah sebelum pada beranak Nabi, tok Nabi. Maka Abdul Muttalib ada seorang anak, ia ada juga, ia panggil Adul Haris ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ada anak, mula-mula anak lelaki nama Al-Haris, atau anak lelaki dia ada Haris. Lepas tu lepas pada tu boleh anak lelaki mati. Lepas tu lama tak boleh anak, ada seorang anak lelaki. Biasanya orang tua kabilah ni dia nak anak lelaki ramah. Ini menjadi tabiat orang kabilah Arab ni, kalau ada anak lelaki dia suka, kalau ada anak perempuan dia jemu, kadang-kadang sapak setengah kabilah tu bunuh hidup-hidup. Tapi bukan kabilah Nabi ni, tak ada. Kabilah kampung-kampung dia adalah, bukan semua kabilah dah yang membunuhkan anak. Dan yang riwayat mengatakan Umar pernah bunuh anak tu riwayat bohong, dusta belaka. Bahkan riwayat itu datang daripada orang Syiah. Orang Melayu kita pada riwayat cerita Umar bunuh anak. Kalau Umar dia bunuh anak, tidak ada Hafsah tu. Kalau Hafsah tu anak tua dia perempuan, dia kena bunuh mula-mula lagi. Tapi Hafsah tu sampai jadi isteri Nabi, pas dia bunuh mana? Kalau tak bunuh Hafsah, kerana Hafsah tak bunuh, dan bunuh yang lain. Dan riwayat tidak sahih lah. Tapi kita dengar riwayat gitulah. Karena dengar cerita kata Umar dia bunuh anak perempuan dia. Sebenarnya riwayat itu datang daripada golongan orang Syiah yang terlalu benci pada Umar, maka dia buat cerita. Banyak cerita-cerita yang kita riwayat ni melalui saluran Syiah. Yang kita ada benci sangat Syiah, tapi kadang-kadang amalan-amalan orang selimut dengan Syiah ni kita tak boleh nak beza. Duk terima amalan selimut dengan Syiah. Banyak dalam masyarakat Melayu kita ni dah. Benci Syiah, tahu Syiah ni salah. Tapi kadang-kadang amalan-amalan orang baru dah ajar kita ni, ciri-ciri Syiah, selimut dengan Syiah pun kita boleh terima. Asalkan dia boleh lawan dengan, kalau orang benci dia kata Wahabi, tak apalah. Syiah pun tak apa saya dengan Wahabi. Ada juga jenis hak kecil lagu tu.
dalam masyarakat kita ni dah bahaya. Sebab itulah Abdul Muttalib anak dia, lalu tu dia bawa anak lelaki dia, tidak ada lama tak boleh anak lelaki, dia menazar. Dia kata sekiranya kalau aku boleh anak lelaki sampai 10 orang aku nak sembelih seorang. Nak sembelih seorang. Lepas pada tu dia bukan isteri seorang lah, dia isteri beramal lah. Boleh semua anak lelaki, boleh seorang sampai 10 semua. Akhir sekali Abdullah pak Nabi, ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu Abdullah. Maka apabila sampai 10 orang kena sempurnakan nazar. Tinggal Abdullah besar nak sempurnakan nazar, bukan sembelih ke beranak, sembelih lalu lah. Dan mana perang siapa besar apa nak sembelih seorang. Jadi dah 10 orang ni mana nak sembelih? Tak ada sebut nama. Jadi nak pilih yang mana untuk sembelih. Maka anak yang akhir ni, anak yang paling kasih ni Abdullah ni, akhir ni. Lalu itulah Jepuni dah. Kerana tak tahu nak sembelih mana. Jepuni tu bi Abdullah. Akhir dia nak sembelih Abdullah. Maka ada orang mari mana tempat rojok ke dari segi agama di zaman tu nya, dia kata, Abdul Muttalib, mu tak usah sembelih lah. Dan amu tukar sembelih unta 100 ekor unta ganti nyawa Abdullah. Lalu tu dia sembelih unta bagi kepada fuqara Mekah makan untuk ganti kepada anak dia Abdullah sani. Maka sebab tu Nabi kata ana ibnuz zabihatain, aku ini anak kepada 2 orang yang kena sembelih, yang kena sembelih, iaitu anak Ismail, cucu Ismail kan Nabi kita, dan anak kepada Abdullah yang nak kena sembelih ni. Maka di zaman Abdul Muttalib itulah baru mulai gali semula Telaga Zamzam. Belum pada tu Telaga Zamzam tak ada. Belum pada Abdul Muttalib beratus tahun, kerana dibuat zalim oleh Bani Jurhum. Dia buat benda mungkar, dia buat benda jahat, benda curi, benda gapo, dia lepas masuk dalam Telaga Zamzam, dia kamu. Akhirnya hilangnya Telaga Zamzam. Tidak ada lubang. Allah Taala tutup lubang. Nak cari tak ada air Zamzam. Belum pada masa Abdul Muttalib tak ada air Zamzam, hilang. Tak tahu duk mana lubang, tak tahu mata dia tu duk mana. Sehingga sampai pada zaman Abdul Muttalib, Allah Ta'ala nampak dalam mimpi, akhirnya dikeluar Zamzam gelik semula. Ini sebagai iklan, mengita iklan akan keluarnya daripada keturunan dia seorang Nabi akhir zaman. Masa Abdul Muttalib mulai adanya Zamzam. Mulai adanya rahmat, kesuburan di segi air kepada ahli-ahli Makkah. Maka Abdul Muttalib, anak dia ada Abu Talib, Abu Lahab, dah kan kita kenal dah. Ada Al-Haris, adanya Abbas ibnu Abdul Muttalib, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, dan ada yang lain lagi tu mati sebelum dari Nabi, sebelum daripada Nabi kita jadi Rasul lagi. Bahawa Nabi ada Rasul ni 4 orang, 4 darah dia ada. 2 tak masuk Islam dan 2 Islam. 2 tak masuk Islam, Abu Lahab dengan Abu Talib, hak pera dia. 2 masuk Islam, Abbas dengan Sayyidina Hamzah. Hamzah ni mati pada peperangan Uhud. Abbas mati lepas pada Nabi lagi. 2 orang lagi tak masuk Islam, iaitu Abu Talib, sehingga akhir sekali tak masuk Islam Abu Talib. Abu Lahab tu mula lagi menetai Nabi SAW, sehingga turunnya ayat Quran, tabbat yada Abi Lahabin. Turun ayat Quran ni 7-8 tahun dia hidup, 7 tahun 6 tahun. Turun ayat Quran ni, nak ayat kata kejahatan Abu Lahab ni 7-8 tahun dia hidup lepas pada turun ayat Quran. Kalau dia nak mendustakan Quran, dia masuk Islam, dustalah Quran. Dan Quran laknat dia. Sedangkan dia masuk Islam tidak. Sebab tu apa yang menjadi penentuan Quran daripada Allah Taala. Allah Taala tahu dah akhir kesudahan Abu Lahab ni, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tak masuk Islam, akhir mati kufur dia dengan bini dia Ummu Jamil tu. Isteri dia dan anak-anak dia semua, dan dia besar dengan Nabi ni. Abu Lahab ni 2 orang anak dia lelaki nikah dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bangkit dakwah, Nabi diterima dakwah ajak kelik, dia suruh anak dia cerah, bahkan ludah air liur di muka pula. Ihanah, panggil
memberi darajat kehinaan yang tertinggi di atas. Padahal nikah sepupu lah dua tu. Ya Abu Lahab ni di kalangan anak Abdul Muttalib ni Abu Lahab yang paling kaya. Tapi dia tak padu keluarga lain, adik-beradik yang lain tak paling padu. Yang paling kayanya Abu Lahab. Dan Abu Talib yang paling miskin. Dan Abu Talib yang menerima lepas pada mati pak dia, Abu Talib menerima jadi pemimpin Mekah. Tapi dia tak kaya. Anak ramai. Nah, sebab pak dia lah. Ada Ali, kita kenal kan? Ali, Ja'far, semua ni anak Abu Talib. Maka Nabi SAW ambil dia menikah dengan Khadijah, ambil peranya Ali. Dan Ja'far ni, senang kata Ja'far juga ada pak saudara dia Hamzah kan ambil pera dia. Ya, untuk nak panggil meringankan pak saudara dia Abu Talib saat ni. Nah, itu dia. Tu kisah dia. Ya, sejarah. Maka Al-Muttalib ni masuk kerana ada hadis. Dalam mazhab-mazhab lain semua kata anak cucu Al-Muttalib masuk daripada keluarga Nabi SAW. Maka masuk dalam Nabi ni Banu Hashim. Tu jelaslah Banu Hashim. Al-Hashimi. Lan ini mana Hashimi? Hashimi hak zahir hak jelas sekali hak duduk di Urdun, dia raja tu. Sebab tu gelar dia Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Bani Hashim. Dia tu keluarga Nabi tu. Kita kena mulia lah keluarga Nabi ya. Tak. Dan kalau kita kata ni keluarga Nabi mulia, maka Bani Hashim yang jadi raja Urdun kita kena mulia lah. Tak. Sebab kita kata keluarga Nabi, dia keluarga Nabi tak mulia. Mulia. Tapi adakah kemuliaan semata-mata keluarga Nabi ataupun keluarga Nabi yang duduk di atas ajaran Nabi? Kalau tidak duduk di atas ajaran Nabi, walaupun keluarga Nabi, adakah mulia? Bahkan menentang. Kita tengoklah keadaan lagu mana keluarga Hashimi. Yang elok tu banyak, dia hak duduk di atas ajaran molek pahat, yang keluar pada ajaran apa adalah dari segi maju, dari segi apa tu dia mau tak kelubung, tak pakai hijab biasa ya. Lah ya kata ya raja ya apa tak nak hijab. Boleh jadi kefahaman dia. Tapi Islam memanglah Islam, tapi dia kata dari segi ketakwaan dia tu tak sempurnalah walaupun mereka ini diberi gelaran Hashimi. Hashim. Alu Ali. Jelas dah Ali ni juga ada Hasan Husain. Dan anak Sayyidina Ali ni ada lagi perempuan dia, anak dia Kalthum Ruqayyah, adik pada Hasan Husain. Tak pernah dengar ni. Dan adik pada Hasan Husain ni ada Kalthum. Kalthum ni nikah dengan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar panggil ya bintal Aqramin. Panggil kepada isteri dia ya bintal Aqramin. Hei cucu, hei anak perempuan bagi dua yang mulia. Ya, cucu Nabi. Dia minta kepada Sayyidina Ali juga masa dia khalifah, minta supaya nak menikah dengan anak Sayyidina Ali. Kerana dia kata dia ni anak dia sudah berkahwin dengan Nabi SAW, ada hubungan sebelah anak dia, tapi dia juga nak ada hubungan sebelah dia. Lalu tu akhirnya Sayyidina Ali bui. Padahal umur tu jauh dah tekah tu. Dan Kalthum anak Sayyidina Ali dengan Fatimah menikah dengan Sayyidina Umar tu tekah jauh umur tu. Tapi akhirnya dikahwin dengan Sayyidina Umar. Maka Umar sangat memuliakan isteri dia Kalthum, sehingga dia panggil gelaran ya bintal Akramin. Dia panggil bini dia ya bintal Akramin, hai perempuan anak bagi orang yang mulia, anak Sayyidina Ali tu dan Ali. Maka di zaman kita ni dua keturunan besar Sayyidina Ali ni, keturunan Al-Husaini yang bergantung oleh orang Syiah, Husaini. Dan satu lagi golongan Al-Hasani, Hasan. Sebab mari baru ni dia kata keturunan Hasan. Dan wallah alam lah dia kata tak ada apa lah. Dan banyak lagi hak duduk di Yaman, Al-Habib apa semua tu banyak daripada Al-Hasan lah. Dan ada golongan Asy-Syarif duduk depan Sayyid. Kalau gini Iran ke Sayyid belaka. Tu golongan Ahlul Bait lah, dia kata Ahlul Bait. Tapi walaupun Ahlul Bait, Allah Taala kata wa nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa hum yatasaalun. Apabila Allah Taala siupkan sengkengkala, maka tidak ada keturunan di antara kamu. Wahum yatasaalun. Dah tak ada keturunan dah. Hanya melalui amalan dan ketaatan kepada Allah. Dan melalui amalan dan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab Nabi SAW sendiri pun pernah wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Taala turun ayat ni, maka Nabi himpun segala anak cucu dia.
Ya panggil ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdiddar, ya Bani Hashim, ya Bani itu, Bani itu, Bani itu, cucu keluarga dia adalah semua. Akhirnya panggil ya Sufiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara dia, ya Sufiyah binti Abdul Muttalib, ya Fatimah. Akhir sekali panggil anak dia, ya Fatimah binti Muhammadin, salini ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'ah. La dunia memintalah kepada aku apa sahaja, tapi hari esok aku tidak terkaya denganmu sesuatu pun depan Allah Ta'ala. Dengan Allah tidak ada hubunganmu anak aku, dengan Allah mu tidak ada hubunganmu keluarga aku, tapi la dunia ni boleh mu ni anak aku mu apa dah, tapi dah akhirat esok kamu dengan amalan kamu. Man batta amaluhu lam yusra' nasabuhu. Sesiapa yang amalan dia lama masuk syurga, lam yusra' nasabuhu, tidak derah dengan sebab nasab keturunan dia. Bukan kata amalan tak ada, amalan tak baik apa semua, tapi keturunan baik masuk, tidak. Akhirat seadil tak sebab dunia ni kan. Dunia ni tengah bakar ni mai semak gani bakar gani dulu kali. Kena tok letah. Biasa ni bodoh pun tak apa. Biasa naik dulu letah mau satu mau dua takut jatuh. Lah dunia lagu tu kan. Sebab rabuk upatham kita panggil rabuk upatham. Nah, upatham ni makna tolong sama tolong lah. Aku tolong anakmu, aku naik pun tolong anakmu. Mari kita Allah ni kan. Rabuk dunia tapi sadar Allah Taala kata fala ansab bainahum. Sebab tu tidak ada apa. Lah untuk nak mengaku kata kita ni anak cucu Nabi, apa faedahnya? Sebenarnya dan kebanyakan di zaman-zaman dahulu orang anak cucu Nabi mereka lebih susuk, tidak mau untuk orang datang. Ya kita zaman lain ini untuk nak ambil, orang nak ambil berkat, kita mengaku kan memanglah dah kita boleh kedudukan yang tertinggi, orang ambil berkat, ambil apa semua. Dan sebenarnya keberkatan itu memanglah kalau sebenarnya barakat dah. Dan tapi orang panggil dah banyak keturunan Nabi yang tidak orang panggil tidak keluarkan diri dia, sebagaimana keturunan Abi Hasan An-Nadawi. Hak di India tu jelas semua ulama kata ni keturunan Hasan sungguh ni. Dan keturunan dia daripada zaman-zaman ni keturunan yang alim ulama semua. Masyhur, ulama masyhur walaupun di India tapi lidah Arab fasih. Jaga bagi kita jaga bakar dia tu. Tak menikah bagi kita sekam keturunan dia, kalau nikah fak dia. Jadi boleh jagalah, masih jaga bahasa tu. Walaupun tak ada duduk di negeri Arab. Muka pun memanglah jangoklah kita kata. Dan memanglah keturunan Nabi ni kalau memang betul ya jangoklah tu dah. Tapi jangok ni bukan pengukuran. Sebagaimana orang senang kata jangoknya cucu Nabi ni, kalau Nabi macam mana jangok. Dan ada setengah orang kata lagi, tengok buah cucu Nabi mari ni kita tak hujan apa mana, bahawa dia mari ni hujan lebat selalu. Allah ya, berkatnya cucu Nabi mari ni hujan. Sebenarnya Nabi di saat yang cucu dia mati, anak dia mati Ibrahim, berlakunya gerhana matahari kan. Maka ada orang kecek kata gerhana matahari ni berlaku kerana matinya Ibrahim. Nabi dengar marah, selalu Nabi bangun royak khutbah. La inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari ini dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifanna li mautin aw li hayati wahid. Dia tak berlaku gerhana sebab hidup seseorang atau mati seseorang. Kerana ayatillah, qudrat Allah Taala. Supaya juga hujan, bukan sebab orang ni mari cucu Nabi mari hujan, bukan. Kerana ini ayatillah dan kekuasaan Allah Taala. Jadi kita ni melebih-lebihi. Berkata cucu Nabi ke melebih-lebihi dah lah. Allah macam-macam ambil tabarruk dia ambil keberkatan, walaupun apa yang dia bawa kita tak tengok apa yang dia bawa dari segi akidah, dari segi amalan. Dan sebenarnya kalau orang yang cucu Nabi, dia kena wari amalan yang sahih daripada Nabi. Jangan wari amalan yang bid'ah, amalan yang tidak ada di zaman Nabi. Dan kebanyakan orang yang mengaku lagu ni, dia wari amalan ambil daripada mimpi tok nenek dia. Dan dia kata tok dia yang berapa-berapa tu cucu Nabi lah, jumpa dengan tok nenek dia, jumpa dengan Nabi lah, bukan jumpa dalam mimpi, bahkan jumpa dalam jaga. Dan Nabi bagi direct selalu amalan tu amalan ni, selawat tu selawat ni. Dan setengah kata seperti Ar-Rifai dalam cerita tulis kata dia pergi masjid Nabi Allah tanya berjabat salam dengan dia selalu. Tulis dalam catat keberkatan cucu-cucu Nabi.
Dan Sayyid Badawi juga duduk di Mesir mengatakan Nabi pernah datang jumpa dia sehingga ada tapak kaki Nabi dia letak di masjid Sayyid Badawi. Dan dia orang pakat duduk di bawah, duduk minta barakat tapak kaki Nabi yang ada dalam masjid Sayyid Badawi. Dan dia kata Nabi pernah datang di tempat dia di Mesir itu. Tapak kaki Nabi ada lagi. Tak dalam masjid. Saya pernah pergi tengok. Pernah gitu. Dah ada tapak kaki. Semua orang berkat beratus ribu setiap hari. Dia ambil berkat di sini. Demai nak bini, nak belaki, nak kerja, dia minta tapak kaki tu. Dan sampai di zaman kita tapak kaki mai duduk atas kepala. Dan itu makna dan itulah makna kita boleh kenal lah. Sebenarnya keluarga Nabi Ahlul Bait ni bukan sekadar hak mari pada Hasan dan Husain lah. Kita boleh kata luah pada tu lagi. Tetapi yang lain tu tidak ada sebut lah. Cuma yang kita dengar tu daripada Husain, daripada Hasan. Yang lain tu ramai lagi. Al-Uqil, Al-Ja'far, anak-anak Ja'far semua. Tak kira sampai bila kalau ada Al-Uqil, Uqil Ibnu Abdul Muttalib. Ya ada. Lepas tu Al-Haris Ibnu Abdul Muttalib. Semua ni termasuk di dalam keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mawali ni orang yang jadi hamba dalam keluarga sana. Lepas tu deka. Termasuk ahli bait Nabi. Jadi dia ambil tabi'iyah, ambil ikut dia apabila pengulu dia ni. Dan pengulu dia ni ahli bait, maka apabila dia duduk ke pengulu kena berdeka. Dia berdeka oleh pengulu, dia juga boleh start paket dia masalah boleh masuk di dalam ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita memanglah dan kita kasih dan saya dan kita berselawatlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semua ali Muhammad masuklah dan ali Muhammad masuk. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk dalam ahli bait Nabi. Di atas satu pendapat ulama umat dia termasuk juga orang yang intisak. Orang panggil intisak ni reke, ada hubungan reke di segi risalah, di segi amanah, di segi keagamaan dengan Nabi kita SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan itu insya-Allah taala dah. Sekadar hari ini dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.